أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده
Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, 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 Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق الله العظيم. Dan ingatlah hari dihimpunkan musuh-musuh Allah untuk dibawa ke neraka. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanannya masing-masing. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Dan setelah berlaku yang demikian, berkatalah mereka kepada kulit-kulit badan mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit-kulit badan mereka menjawab, Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata. Telah menjadikan kami dapat berkata-kata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada mulanya. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan untuk menerima balasan. Dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa di dunia dahulu,
Bukankah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kamu yang berdosa itu? Akan tetapi kerana kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara sembunyi itu. Dan sangkaan kamu yang demikian, yang kamu sangka terhadap Tuhan kamu, itulah yang telah membinasakan kamu. Dengan sangkaan kamu yang salah itu, maka menjadilah kamu dari orang-orang yang rugi. Oleh itu sama ada mereka bersabar menderita azab atau sebaliknya, maka sama sahaja. Kerana nerakalah tempat tinggal mereka, dan jika mereka memohon peluang untuk mendapat keredaan Allah, maka mereka bukanlah lagi dari orang-orang yang diterima permohonannya. Dan kami adakan untuk mereka teman-teman rapat dari jin dan manusia. Lalu teman-teman itu memperhiaskan kepada mereka fahaman-fahaman sesat mengenai perkara-perkara dunia yang ada di hadapan mereka, serta perkara-perkara akhirat yang ada di belakang mereka. Dan dengan sebab itu tetaplah hukuman azab atas mereka bersama-sama dengan umat-umat yang sesat dari jin dan manusia yang terdahulu daripada mereka. Sesungguhnya mereka semuanya adalah golongan yang rugi bawaan hidupnya. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia dengan nyanyi-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak, supaya kamu berjaya mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembaca. Maka demi sesungguhnya kami akan merasakan orang-orang yang kafir itu azab seksa yang seberat-beratnya. Dan kami akan membalas mereka dengan seburuk-buruk balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Demikianlah keadaan balasan musuh-musuh Allah, iaitu neraka. Disediakan untuk mereka tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan bagi perbuatan mereka sentiasa mengingkari ayat-ayat kami. Dan orang-orang yang kafir berkata, wahai Tuhan kami, perlihatkan kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami dari jin dan manusia, untuk kami meletakkan mereka di bawah tapak kaki kami, supaya mereka menjadi golongan yang terkebawah dalam kehinaan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Fussilat, surah yang ke-41 pada juzuk yang ke-24, bermula ayat 19 sehingga ayat yang ke-29. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang bagaimana akibat kesengsaraan dan hukuman yang menimpa orang kafir di hari akhirat kelak. Dan demikian juga ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang apakah sebab kekufuran dan juga apakah sebab orang-orang kafir disumbat dan dihumbangkan dalam neraka. Sifat kesombongan mereka yang menghalang manusia daripada jalan Allah, yang menghina kebenaran, bukan sekadar menolaknya, menghina dan mengejek-ngejeknya, dan mereka mempersendakannya. Maka Allah menyatakan bahawa balasan yang menanti mereka balasan yang paling dahsyat, yang menyebabkan mereka akan menyesal dan menjadikan mereka mencari salah orang lain kerana mereka menyangka ataupun pada sangkaan mereka inilah ada kelompok yang menjadi punca kesesatan mereka. Kalau sebelum ini kita baca tentang amanah Allah kepada orang yang berpaling daripada perintah Allah SWT, mereka akan dibinasakan sebagaimana kaum Ad dan kaum Samud. Dan kita telah menceritakan semalam bagaimana kebinasaan kaum Ad, kaum yang paling kuat dalam dunia, yang punya kekuatan fizikal tubuh badan, bahkan diberikan kesihatan, mereka tak pernah sakit, dengan panjang umur. Demikian juga kaum Samud yang diberikan teknologi pembinaan yang hebat. Mereka boleh membina daripada gunung ganang tempat tinggal mereka dan memilih tempat tinggal di tanah rata, di pantai-pantai, di tepi-tepi laut dan sungai. Namun disebabkan mereka menolak perintah Allah, mereka dibinasakan. Yang kita bicarakan semalam kebinasaan di dunia. Pada malam ini kita nak bicarakan kebinasaan di hari akhirat. Sebagaimana Allah dah sebut bahawa bagi orang kafir itu dua kebinasaan, dunia dan juga akhirat. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikian balasannya di dunia dan balasan di akhirat lebih dahsyat kalau mereka mengetahui. Maka Allah menceritakan pada ayat-ayat yang kita bacakan ini
tentang bagaimana balasan orang-orang kafir yang menentang kebenaran, yang menentang kerasulan, yang menentang Al-Quran, yang tidak mempercayai hari kebangkitan, yang tak percaya pada syurga dan neraka, yang menyangka hidup ini cuma di dunia, berakhir di sini, bermula di sini dan berakhir di sini. Walau kehidupan manusia, dunia ini tempat mereka mencari bekalan, tempat mereka diuji, tempat mereka untuk memperlihatkan ketaatan pada Allah dengan sebaik-baiknya. Kata Allah, wa yawma yuhsyaru a'da'ullah, dan ingatlah pada hari, yakni hari kiamat, dihimpunkan seluruh musuh-musuh Allah. Baik, bila disebut musuh-musuh Allah, siapa musuh Allah? Sesiapa sahaja yang menolak kebenaran, yang menolak perintah Allah dan Rasul, mereka menjadi musuh Allah. Musuh Allah ini ada dua kelompok, dua golongan. Satu golongan namanya orang kafir. Satu lagi golongan orang yang mendakwa di Islam tetapi berperwatakan musuh Allah. Seperti golongan yang menghalalkan riba, seperti golongan yang merompak, seperti golongan yang mempersendakan Islam walau di Islam. Sehingga Allah Ta'ala mencabar mereka untuk berperang dengannya. Sebagaimana Allah menceritakan tentang kelompok yang makan riba dengan firman-Nya, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Maka isyakan peperangan kamu dengan Allah dan Rasulnya. Maka ini juga dianggap sebagai musuh Allah. Yang musuh Allah ada dua jenis. Satu yang kekal dalam neraka, di kalangan orang kafir. Satu lagi yang berperwatakan dengan musuh Allah. Berperwatakan watak dia. Sama ada watak itu menjelma kerana kejahilan atau kerana pengaruh. Kadang-kadang ada orang Islam, dia dapat dalam sistem pendidikan yang tak betul, acuan yang kurang betul, maka dia menghina Islam atas nama Islam dia. Dia hina undang-undang Allah, dia menghina Al-Quran, dia menghina sunnah Nabi, dia menolak. Tapi dalam masa yang sama dia mendakwa Islam. Maka mereka ini berperwatakan musuh Allah. Maka Allah menjelaskan pada hari di mana dihimpunkan musuh-musuh Allah ilan nar, kepada neraka. Fahum yuza'un. Perkataan fahum yuza'un memberi maksud mereka ini dihimpunkan satu tempat dulu, kemudian baru diarahkan bergerak. Sebagaimana kita tengok kalau penjenayah orang jahat, dihimpun setempat dulu. Dirantai setempat dulu, dibelenggu setempat. Kemudian mereka ini dihalau, sebagaimana dihalaunya binatang ternakan. Maka Allah menyebut perkataan yuza'un, yakni mereka dihimpunkan setempat. Lalu mereka pun dibawa ke neraka Jahannam. Kata Allah, hatta sehingga idza ma ja'uha, bila mana mereka menghampiri neraka. Dia orang kafir, tak ada cerita hisap-hisapnya, terus dibawa sampai ke pinggir neraka. Ja'uha, dibawa ke pinggir neraka. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Ketika itu pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka menjadi saksi bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan. Mana ketika mana orang kafir dibawa ke neraka, maka ditanya kepada mereka tentang kejahatan yang mereka buat dahulu di dunia. Berupa kekufuran pada Allah, menolak kebenaran, menolak Rasul, tidak percaya pada hari kiamat. Lalu mereka kata, kami tidak pernah mengkufurkan Allah, tidak juga menyekutukannya, tidak juga kami itu dan ini. Maka Allah Ta'ala menjadikan saksi pada tubuh badan mereka. Diriwayatkan dalam satu hadis, bila mana hamba Allah ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia berkata, wahai Tuhan, alam tujirni minaz zulmi, bukankah engkau berkata janganlah bahawa engkau tidak akan menzalimi kami? Bukankah engkau ada cakap macam tu, ya Allah, jangan zalim kami? Lalu kata Allah, ya. Yaqulu bala, betul, aku tak akan zalim hamba-hambaku. Lalu mereka berkata, fa inilah ujizu alam nafsi illa syahidan minni. Kalau begitu, kenapa tak datangkan saksi daripada kalangan kami? Biar kami jadi saksi. Maksudnya, orang-orang yang buat dosa ni, dia tak mengaku buat salah. Dia kata, mana saksi? Bukankah perlu ada satu saksi yang daripada kami sendiri? Saksi daripada kami, yang paling hampir dengan kami. Kerana bagi orang-orang yang buat kesalahan, mereka menyangka bahawa penafian mereka bahawa mereka tak buat itu cukup. Macam kalau kita tangkap orang salah, maka orang ni kata, saya tak salah. Dia ingat dengan penafian tadi cukup. Maka orang kafir dan orang-orang yang zalim berkata di hadapan Allah, wahai Tuhan, bukankah engkau janji pada kami bahawa engkau tak akan zalim kami? Allah kata, betul, Allah tak akan zalim. Lalu kenapa tidak ada saksi di kalangan kami? Kenapa tak ada saksi yang dekat dengan kami? Maka Allah Ta'ala berfirman,
Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka syahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Cukuplah pada hari ini. Diri kamu sendiri yang akan jadi saksi dan malaikat pencatat amal kamu menjadi saksi, maka Allah Ta'ala pun menutup mulut mereka. Lalu Allah berfirman kepada anggota badan mereka dengan berkata, Antiqi. Allah kata, Intiqi, cakap. Pada seluruh anggota yang lain, Intiqi. Fatantiku bi'amali. Lalu seluruh anggota badan mereka bercakap. Tangan bercakap. Kaki bercakap. Kulit bercakap. Seluruh panca indera mereka bercakap. Bahkan diriwayatkan dalam satu hadis. Nabi SAW bersabda, Laisa min yaumi ya'ti ala ibni Adam illa yunadi fi, ya ibn Adam, ana khalqun jadid, wa ana fima ta'malu ghadan alayka syahid. Fa'amal fiyya khairan ashhadu laka bihi ghadan, fa inni law qad madaitu lam tarani abada wa yaqulu al-lailu mithla dhalika. Maksudnya, kata Nabi SAW, tidak ada hari yang Allah Ta'ala ciptakan, siang atau malam, melainkan siang itu akan berkata, wahai anak Adam, aku ciptaan baru. Maka aku menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan. Maka lakukan padaku dengan kebaikan. Maka aku menjadi saksi kamu pada esok hari, yakni pada hari kiamat. Dan sekiranya aku berlalu, maka engkau tidak akan jumpa lagi aku selamanya. Dan malam juga berkata demikian. Artinya, sehari siang menjelang, siang yang akan kata, wahai anak Adam, aku ni hari baru. Dan semalam ni aku ni hari baru. Dan aku melihat apa yang kamu buat hari. Aku jadi saksi. Maka lakukan yang baik atas dunia pada hari siang ini supaya aku dapat jadi saksi di hadapan Allah. Dan sekiranya aku berlalu, maka kau tak akan jumpa lagi aku. Sebab aku ni setiap hari baru. Lalu datang pula malam. Malam macam ni lah. Malam berkata, wahai anak Adam, aku ciptaan baru. Dan aku menyaksikan apa yang kamu lakukan. Maka lakukan yang baik supaya aku dapat jadi saksi pada kamu. Dan sekiranya aku berlalu, kamu tak akan jumpa aku selama-lamanya. Artinya kalau malam ni, di malam ni, kalau dia hilang, kita tak akan jumpa lagi malam ni. Yang malam esok, malam baru. Yang siang tadi. Siang tadi kalau kita tak buat apa-apa kebaikan, kita tak akan jumpa lagi siang tadi. Siang tadi sudah berlalu dan tak akan jumpa selama-lamanya. Demikian malam dan siang berkata setiap hari. Tapi kita tidak mendengar. Rasulullah menyebut. Untuk menunjukkan bahawa saksi manusia ini bukan sekadar pendengaran, penglihatan, kulit-kulit mereka, kaki, tangan mereka, bahkan malam dan siang. Malam yang kita hidup pada malam ini, jadi saksi. Kita buat apa? Kita duduk kat mana? Siang yang kita bernafas padanya jadi saksi. Apa yang kita buat? Baik ke buruk? Kedua malam dan siang ini berpesan, buatlah baik supaya aku dapat jadi saksi. Berarti kalau buat jahat, aku juga jadi saksi atasmu. Yang ini tidak menguntungkanmu. Kalau buat baik, maka malam dan siang menjadi saksi. Sebab itu kata Abu Bakar Siddiq berpesan pada Umar Khattab. Wahai Umar, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menentukan malam ada ibadat yang tidak diterima pada waktu siang. Dan siang ada ibadat yang tidak diterima pada waktu malam. Maka kerana itu beramal. Setiap hari itu ialah umur kita. Kata Hasan Basri, hari itu ialah umurmu. Bila berlalu hari, yakni siang dan malam, maka berlalu sebahagian umur. Kita ni tuan-tuan tadi siang dah berlalu. Maksudnya apa? Umur kita dah berlalu. Maknanya kita makin tua. Bukan makin muda. Biarlah kita solek macam mana pun, kita tua. Realiti umur kita. Dan malam juga begitu. Dia akan berlalu dan kita makin tua. Maka ini hakikat saksi. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang kita bacakan ini. Pada hari di mana orang-orang kafir, musuh-musuh Allah mendatangi neraka, lalu mereka ditanya tentang jenayah yang mereka lakukan, kekufuran, kejahatan mereka, lalu mereka menafikan, maka Allah Ta'ala menjadikan seluruh anggota badan mereka bercakap. Baik, kenapa Allah sebut 3 je dalam ayat ni? Allah sebut sam'uhum, wa absaruhum, wa juluduhum. Iaitu pendengaran, penglihatan dan kulit mereka. Kenapa tak disebut kaki dan tangan sebagaimana surah Yasin? Dan surah Yasin disebut kakinya, tangannya. Maka disebut 3 panca indera utama. Yang bersifat melihat, mendengar dan merasa. Kulit ni kan kita rasa. Panas, sejuk. Bahkan kata ulama, kelazatan maksiat itu dirasai oleh kulit semua.
kelazatan maksiat. Mata tu tengok je untuk mendorong kulit pegang pada benda tu. Telinga juga begitu, dia cuma mendorong untuk kulit menghampiri benda tu. Maka kulitlah yang menikmati semuanya. Maksiat tadi. Umpama kalau kita sebut zina, mata tengok, telinga dengar, maka kulit yang akan mubasyarah, yang melangsungkan perbuatan tersebut. Baik, disebut tiga-tiga ini, kerana ini panca indera utama. Panca indera utama yang ada pada manusia, yang digunakan oleh manusia untuk mencapai suatu hajat, kebaikan atau keburukan. Sama ada mereka mendengar atau mereka melihat, atau mereka dapat merasakan kelazatan pada kulit-kulit mereka. Selepas Allah menyebut ini saksi utama, maka Allah menyatakan tentang bagaimana kecewanya orang yang buat jahat ini. Kerana saksi itu tiba-tiba berada pada tubuh badan mereka. Wa qalu li juludihim, mereka berkata pada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa dia saksi atas kami? Di sini ayat ini tak disebut, dan mereka berkata kepada pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka, tapi disebut satu, kulit mereka. Dia dah sebut tadi, kerana kulit yang menikmati sekali maksiat tersebut. Maka mereka berkata pada kulit-kulit mereka, yang merupakan ni panca indera terbesar mereka, semua ni daripada atas ke bawah kulit. Kenapalah jadi saksi memusuhi kita sendiri? Kenapa dia saksi atas kami? Walhal ini sebahagian daripada kita. Kulit itu sebahagian daripada kita. Tiba jadi saksi untuk menunjukkan bahawa seluruh anggota badan ini sifatnya ialah taat pada Allah. Itu sifat dia. Tetapi hawa nafsu kita. Hawa nafsu. Dan dorongan-dorongan dari luar dan dalam. Syaitan, manusia, dunia. Itulah yang menjadikan tubuh badan kita yang asal diciptakan untuk taat pada Allah tiba-tiba menyeleweng dan durhaka. Bila Nabi menyatakan sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kelahiran itu lahir dengan keadaan fitrah suci. Maka kata Rasulullah, fa abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka ia dibentuk oleh pendidikan ibu ayahnya, sama ada mengyahudikannya, mengkristiankannya, memajusikannya. Tapi asalnya fitrah. Manusia ni fitrah. Manusia atas nama fitrahnya tak akan mungkin menyembah berhala. Tak mungkin. Melainkan kerana dorongan-dorongan luar yang datang, yang menyesatkan mereka. Berupa syaitan, manusia, berupa hawa nafsu, maka datanglah penyelewengan. Kalau dengan sifat manusia, sebab Allah Ta'ala dah beritahu manusia memang diciptakan untuk mentaati Allah. Kecenderungan itu. Sebab itu manusia, bila mana dia buat maksiat dan dia ikut segala hawa nafsu, dia tetap tidak bahagia. Sebab bukan untuk itu dia diciptakan. Katakan ada seorang hidup tak pernah ikut perintah Allah. Dia cuma buat semua yang Allah larang dan dia buat. Dia tak akan pernah rasa bahagia. Kenapa tak pernah rasa bahagia? Sebab dia tak melakukan apa yang tujuan diciptakan. Tetapi manusia, bila dia melakukan apa yang ditujuan diciptakan, maka dia berfungsi dengan baik dan dia akan rasa bahagia. Kita fungsi. Tentang apa benda pun alat. Kita kalau buat, kita reka, dia ada fungsi utama. Tuan-tuan buat skru, dia ada fungsi dia. Walau kita mungkin guna juga skru, garu gatar belakang, mungkin. Mungkin kita guna skru untuk buat benda lain. Tapi kita tahu apa fungsi dia. Kita beli pensel, kita tahu fungsi utama. Ya mungkin juga kita buat juga cocok anak kita sekali, mungkin. Tapi pensel kita dah tahu apa benda nak buat. Kita beli baju, kita tahu fungsi baju apa dia. Kita pakai kat badan. Ya mungkin juga kita buat lak kaki. Tapi fungsi utamanya kita tak pernah nafikan. Apa benda pun atas dunia, Allah jadikan dia punya fungsi. Dan manusia fungsi terbesarnya mentaati Allah. Bila fungsinya tidak digunakan dengan betul, maka Allah akan wujudkan kecelaruan dalam diri dia. Mula rasa resah. Mula dia akan rasa kecewa. Akhirnya kita lihat apa yang berlaku pada manusia. Tekanan. Bunuh diri. Bunuh orang. Dan semua benda penyakit dia. Sebab dia tak hidup macam dia diciptakan. Maka ini apa yang kita sebut. Bila kulit-kulit ini berkata. Sebagai mematuhi perintah Allah. Lalu kata kulit-kulit ini dan kata seluruh anggota badan mereka. Waktu mereka kata, kenapa kamu saksi pada kami? Kata mereka, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan kami bertutur. Dan Allah menjadikan seluruh makhluknya bertutur. Tentang hakikat seluruh makhluk semuanya bertutur, cuma kita faham ke tak faham? Siang bertutur, malam bertutur, matahari bertutur, bulan bertutur, bintang bertutur, ombak bertutur.
sungai bertutur, laut bertutur, burung-burung, semut-semut, semua binatang ni bertutur, pokok-pokok bertutur, batu-batu bertutur. Cuma kita tak faham bahasa mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tak faham tasbih mereka. Sebab semua ni Allah jadikan dia bercakap dengan bahasa. Semua. Sebab itu sebagainya Allah zahirkan sebagai mukjizat. Sebagaimana hadis tentang batu bercakap, pokok bercakap. Sebagaimana hadis tentang Nabi SAW berkata, aku kenal pokok-pokok dan batu-batu yang memberi salam kepadaku waktu aku berada di Mekah. Sebagaimana kisah batang kurma yang menangis seperti budak kecil. Waktu Rasulullah SAW meletakkannya di bawah untuk tidak lagi menjadikan tempat bersandar ketika berkhutbah. Seluruh makhluk ni bercakap. Sebab itu kata kulit ini, Tuhan yang menjadikan kain bertutur, itu Tuhan yang menjadikan semua makhluk bertutur. Kita bertutur kerana Allah Ta'ala jadikan kita bertutur. Sampai masa Allah nak ambil suara kita, Allah ambil. Tak boleh bertutur. Ramai mana orang yang asalnya fasih, yang asalnya petak, akhirnya tak boleh bercakap. Gagak. Akhirnya slow. Akhirnya tak boleh cakap. Kena stroke suara. Tak boleh cakap dah. Kerana Allah yang jadikan orang tu boleh bercakap, kita tak boleh bercakap. Maka ini di antara perkara yang kita kena tahu supaya perkara yang paling besar dalam ruang ibadat ialah lidah untuk bercakap. Maka cakaplah yang baik-baik. Jangan sampai Allah Ta'ala stop lidah kita daripada bercakap. Kan itu dalam Al-Quran, antara benda yang Allah suruh kita buat paling banyak zikir. Kan ia menggunakan lidah. Lidah ni tak penat macam anggota lain. Dalam Al-Quran tak disebut tentang sembahyang lah banyak-banyak. Tapi disuruh sebutlah nama Allah banyak-banyak. Wadhkurullaha zikran katsira. Sabbihuhu bukratan wa asila. Sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Supaya kita selamat daripada bercakap benda tak ada faedah, bercakap pada perkara yang mungkar dan lain-lain. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum. Kamu tidak mampu menyembunyikan. Kamu tidak mampu menyembunyikan kejahatan kamu. Sekalipun kamu ingin ataupun kamu tahu bahawa di dunia dahulu pendengaran kamu, penglihatan kamu tidak akan jadi saksi atas kamu. Walakin tetapi perbuatan kamu itu zanantum ila wasangka yang salah. Annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Oh Allah, kamu menyangka Allah tak tahu banyak apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan, waktu mereka berada di akhirat, mereka terkejut anggota badan ni boleh bertutur. Sewaktu mereka di dunia, mereka tak pernah fikir ini akan jadi saksi. Tak pernah. Ada tak orang pernah terfikir bahawa semua ini akan jadi saksi bila kita bersendirian buat sesuatu? Dia kata tak. Bukan yang menjadikan kamu salah. Bukan masalah anggota badan itu sendiri. Bukan. Tetapi sangkaan buruk kamu menyangka Allah tidak menyaksikan kamu. Walau Allah menyaksikan kamu. Dan Allah yang menyaksikan ini akan menjadikan seluruh yang lain yang ada bersama kamu ketika mana kamu buat sesuatu jadi saksi atas kamu. Termasuk bumi yang kamu pijak. Termasuk langit yang kamu junjung. Termasuk siang, termasuk malam. Ya, kita semua tahu bahawa ini tak akan jadi saksi pada kita secara zahirnya. Tapi manusia yang tak ada akidah menyangka Tuhan tak akan lihat. Diriwayatkan tentang ayat ini. Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim untuk kita faham. Dan Tirmizi, daripada Ibnu Mas'ud katanya, satu hari saya bersembunyi dalam kain Kaabah. Aku bersembunyi kat kain Kaabah. Tiba-tiba datang 3 orang lelaki Quraisy. 3 lelaki musyrikin Mekah. Mereka ini mula bercakap. Fatakallamu bikalamin lam asma'hu. Mereka bercakap dengan perkataan yang aku tak berapa jelas. Dengar. Faqala ahaduhum, kata salah seorang daripada mereka, atarawna anna Allah yasma'u kalamana hadha. Tuhan dengar tak kita cakap? Kata orang kafir, bisik sama mereka. Tuhan dengar tak? Faqala al-akharu, kata sebahagian mereka, inna idza rafa'na aswatana sami'ahu. Kalau kita angkat suara Tuhan dengarlah, kena slow je, jangan pelan. Ini sangkaan mereka, buruk. Dek jahil mereka tentang Tuhan. Wa idza lam narfa'hu lam yasma'hu. Kalau kita tak angkat suara Tuhan tak dengar. Faqala al-akhar, dan kata seorang lagi pula, in sami'a minhu syai'an sami'ahu kullahu. Kalau dia dengar sesuatu daripada kita, pasti dia akan dengar semua. Kalau dia dengar. Jadi kita kena jangan dengar satu pun yang bagi tahu. Lalu mereka merendahkan suara. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun cerita pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada 3 orang. Dia sembang. Aku masa itu menyorok kat kain Kaabah. Aku dengar dia sembang. Ni kalau kita cakap, masuk cakap untuk menghina. Orang ni ialah Abdul Yalai dan Rabi'ah serta Safwan bin Umayyah. 3 pemimpin musyrikin Mekah.
Dia kata kalau kita cakap kuat-kuat baru Tuhan dengar, cakap slow Tuhan tak dengar. Tuhan ni kalau dengar sikit dia akan tahu semua. Kalau tak tahu sikit tu tak tahu semua. Jangan sampai dia tahu sikit, nanti dia tahu clue dia. Allah turunkan ayat ini. Allah kata demikian wasangka kamu pada Allah yang salah, yang membinasakan kamu. Tuan-tuan, wasangka pada Allah ada dua. Satu dipanggil wasangka munjin. Satu dipanggil wasangka muhlik. Dalam bahasa Melayu, wasangka yang menyelamatkan kita. Satu lagi wasangka yang boleh binasakan kita. Wasangka yang boleh menyelamatkan kita, wasangka kita yang baik-baik pada Allah. Allah memakbulkan doa kita. Allah akan terima amalan kita. Ini wasangka baik. Kita bila buat amalan, kena wasangka baik. Allah akan terima insya-Allah. Kita kalau buat baik, kita kena wasangka baik, Allah akan terima. Kita bila lakukan ketaatan, kita kena wasangka baik bahawa Tuhan tak akan sia-siakan. Maka ini wasangka baik. Allah suka. Walaupun kita amalan taklah sempurna sangat, tapi kita yakin Allah Ta'ala akan terima. Allah akan maha pembuat. Wasangka buruk pula ialah orang yang wasangka bukan seperti wasangka mana ada neraka, mana ada syurga. Tuhan ni tak dengar. Mereka menamakan atau menyamakan Allah dan Tuhan dengan makhluk. Ini wasangka buruk yang membinasakan. Dia wasangka mereka tak ada kiamat, tak ada akhirat, tak ada syurga, tak ada neraka. Yang ada cuma dunia. Maka ini wasangka yang membinasakan. Kata Allah, wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Demikian sangkaan kamu yang membinasakan diri kamu terhadap Tuhan kamu. Sangkaan buruk. Fa asbahtum minal khasirin. Maka jadilah kamu akhirat kelak di kalangan orang yang rugi, yang dimasukkan dalam neraka. Fa iyasbiru fannaru mathwal lahum. Kalaupun mereka rasa mereka kuat untuk melawan azab Allah, maka kekuatan mereka tidak ada manfaat. Kan kadang-kadang orang sombong saya tak apa, saya gagah. Kalau hutang saya tahan. Maka kata Allah, kalaupun mereka bersabar, kalaupun mereka cuba menguatkan diri mereka untuk menghadapi azab, mereka tidak mampu menghadapi. Dan ayat ini Allah berfirman, fama asbarhum 'alan nar. Apakah mereka merasakan mereka begitu kuat untuk menahan azab api neraka? Kan manusia dengan egonya dia kata, tak apa, saya mampu. Saya boleh. Ni kalau bercakap bahasa lidah dan bahasa nafsu. Tak apalah masuk neraka pun saya tahan. Tak apa pun dalam kubur gelap, sempit, tak apa, saya dah biasa sempit-sempit. Dia cuba menyamakan kesempitan kubur. Macam pengalaman dia sempit di medan perang atau sebagainya. Maka ini orang-orang yang pura-pura boleh tahan. Kadang-kadang kita dengar orang cakap, tak apa, dosa awak saya tanggung. Tak apa, dosa awak saya tanggung. Kalau awak patut masuk neraka, saya ganti, tak apa. Oh, dia rasa dia tahan. Ada orang cakap besar untuk ego. Ini ego. Kerana memang watak manusia egonya tinggi. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak makhluk, termasuk jin, manusia dan jin, yang paling ego sekali manusia. Manusia ni egonya lebih pada jin lagi. Jin ego juga, sombong. Tapi jin juga tahu dia punya batasan. Manusia tak. Manusia sampai egonya kemuncak, dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Tuan-tuan, yang mengaku jadi Tuhan sampai hari ni ramai. Yang mengaku jadi Nabi, yang mengaku apa-apa pun. Kerana ego yang tinggi. Kan itu sebagian mereka berani kata macam ni, tak apa. Awak buat dosa, saya tanggung. Kan ada kita dengar cakap macam ni. Dia ingat dosa tu apa? Dia ingat macam tanggung kayu api yang berat 100 gram ke sekilo kan. Tak apa. Kalau awak ditakdirkan masuk neraka, saya ganti. Dia rasa gagah macam tu. Maka kata Allah, kamu tak akan mampu bersabar dengan azab Allah. Di atas dunia memanglah kita cakap macam-macam. Ada yang nak lawan Tuhan. Ada yang nak lawan malaikat maut. Mana malaikat maut? Datang sini, biar saya lawan. Oh. Bila Allah bagi lidah, dia cakap macam tu. Dia cabar malaikat maut, sini datang. Kalau datang, saya parang dia. Saya ingat benda tu, ustaz-ustaz kita cerita cuma andaian tak. Kadang-kadang saya dengar sendiri. Kita pun dengar. Orang-orang yang jahil agama. Dia kata, saya kalau malaikat maut datang, saya letak parang dekat tepi. Lari malaikat maut. Dia cakap. Maka ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kesombongan manusia menyangka mereka mampu menang azab. Tuan-tuan, malaikat maut ni kita tengok pun dia tak mampu. Jangan kata kalau dia rembat nyawa kita. Tengok pun dia tak mampu. Kedahsyatan dia. Bukan kata kita harimau singa tengok pun ubah. Apatah lagi kita manusia. Tapi manusia dengan sombong dia akan cakap macam-macam. Maka kata Allah, kamu tak akan mampu bersabar dengan azab Allah. Wa in yasta'tibu, kalau kamu cuba minta redha Allah sesudah kamu tahu kamu akan dihukum, famahum minal mu'tabin, kamu tidak akan diberikan keredaan lagi. Kerana apa? Masa sudah tamat.
Tuan-tuan, kat dunia peluang kita. Nak jadi baik ke nak jadi jahat? Nanti bila masuk kubur, peluang tu dah tertutup. Kat dunia Allah Ta'ala beri kita pelbagai bentuk pengajaran, pelbagai bentuk ingatan, pelbagai bentuk amaran. Allah berikan kita sakit. Allah berikan kita tua. Allah berikan pada kita mendengar berita kematian itu, kematian ini. Supaya kita insaf. Kita dengar. Makin lama, orang yang mati tu makin dekat dengan kita, makin dekat, makin dekat. Akhirnya dia adalah sebahagian keluarga kita. Sebahagian keluarga kita dulu dengar jauh-jauh. Akhirnya makin dekat. Akhirnya sebahagian keluarga kita, mak kita, ayah kita, abang kita, kakak kita. Sebelum dia datang menemui kita. Ini semua adalah amaran Allah. Tapi manusia jenis cakap besar. Jenis tak ambil pengajaran. Waktu dia menghantar orang ke kuburan, dia tak pernah menyangka dia akan masuk kubur satu hari nanti. Itu sangkaan paling buruk kita. Dan itu wasangka paling buruk kita. Walau orang beriman sebenar, waktu mana mereka melihat jenazah diusung, mereka berkata kami akan menyusul tidak lama lagi. Sebagaimana kata sahabat Nabi yang mulia Abu Darda, imdu fa innama nahnu bil athar. Pergilah dulu, kami akan menuruti kami. Sebagaimana doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita waktu lalu kat kubur, antum salafuna wa nahnu bil athar. Wahai ahli kubur, kamu mendahului kami, kami akan menyusulnya nanti. Dan sentiasa kita tengok, kita kata kita akan nyusul nanti. Kita cakap mak kita yang dah mati, mak pergi dulu, kami akan menyusul. Bahkan kita dah ucapkan takziah, kita kata dia pergi dulu, nanti kita pula. Tentang ucapan takziah ni bukan sekadar menggembirakan orang kena musibah, juga beri peringatan. Sekarang giliran dia, nanti giliran kita. Sampai masa giliran kita. Semua kita sedang menunggu. Tapi ini orang-orang yang ambil pengajaran. Tapi sifat manusia sebagai kata Allah, sombong. Waktu datang azab, barulah nak minta redha dari Allah. Kata Allah, "Fama hum minal mu'tabin." Mereka tak akan diberi redha lagi. Wa qayyadna lahum qurana. Demikian itu kami telah menjadikan mereka ikatan dengan makhluk-makhluk yang merosakkan mereka di kalangan jin dan manusia. Fazayyanu lahum, lalu menipu mereka dengan menghiasi kejahatan mereka. Ma baina aydihim wa ma khalfahum, dengan menolak rasul yang datang pada mereka dan rasul yang datang selepas mereka. Wa haqqa alaihimul qaul, dan mereka berhak mendapat azab Allah. Fi umamin qad khalat min qablihim, sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Minal jinni wal ins, di kalangan jin dan manusia. Innahum kanu khasirin, mereka menjadi orang yang rugi. Maksud ayat ini, dia mereka tolak kebenaran. Tolak kebenaran, apa jadi pada mereka? Wa qayyadna, kami ikat mereka. Wa qayyadna lam, kami ikat mereka dengan siapa? Corona. Apa itu corona? Teman-teman yang jahat. Siapa teman jahat? Di kalangan manusia dan jin, yakni syaitan. Maka teman-teman jahat ni buat apa? Fazayyanu lahum, lalu menghiasi kejahatan mereka. Tak apa, kita kan hidup kat dunia, mana ada akhirat. Tak apa, Tuhan kan pengampun, nanti diampun dosa kita semua. Kita last kali masuk syurga juga. Tak apalah masuk neraka dulu, nanti masuk syurga. Jenis ayat cakap last kali kan syurga juga. Masalahnya neraka ni tuan-tuan, sedetik pun teruk. Jangan kata duduk satu hari, duduk lebih lama pada tu. Tapi ini ayat-ayat penghias untuk kekal buat maksiat. Dengan mengatakan bahawa perkataan-perkataan yang tak layak. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqo, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, janji Allah itu benar, syurga dan neraka. Maka jangan kamu ditipu dengan kehidupan dunia. Seolah-olah tak akan berlaku mati, tak akan berlaku kiamat. Kamu tak akan keluar dari sini. Dan jangan kamu ditipu oleh syaitan. Maka orang-orang yang sombong dan ingkar, maka Allah jadikan teman mereka ialah makhluk-makhluk perosak mereka yang terus memberi sokongan mereka dalam buat maksiat. Sehingga dia tak dengar lagi nasihat manusia. Sebab itu kita, kalau di telinga kita masih mendengar nasihat orang, itu tanda Allah belum ikat kita dengan syaitan. Allah belum ikat kita dengan teman jahat. Kalau telinga ini masih dengar nasihat, maknanya ada lagi lah ruang kita dengar nasihat. Tak kira seminggu sekali, sebulan sekali, dengar lah. Adalah orang yang bermurah hati nasihat kita. Sebab itu Umar Al-Khattab berkata, sekali puji bagi Allah, orang yang menghadiahkan kepadaku dengan tegurannya, dengan memberitahu keaibanku. Sebab itu kata Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang pemimpin Islam, dia sentiasa dalam kebaikan kalau selagi mana ada orang tegur dia. Dah tak tegur, dia akan jadi pemimpin jahat.
Kita pun sama, kita ni tuan-tuan. Bagaimana ada orang boleh tegur kita. Dan kita ikut tegurannya, kita masih berpeluang jadi baik. Tapi kalau segala pintu teguran dah ditutup, kuliah tak pergi, dengar-dengar ceramah pun tak ada, belajar pun tidak, siapa lagi nasihat kita? Tak ada. Kita guna ilmu lama kita, akhirnya kita menjadi makin sombong. Sebab manusia dengan dengar ilmu setiap harilah dia akan jadi tunduk. Dia tak dengar ilmu, tertutup, maka buka pintu kejahilan dan pintu kesombongan. Kerana adik-beradik pada jahil itu ialah sombong. Bermula jahil kita, maka bertambah sombong kita. Bermula ilmu kita, bertambah tawaduk kita. Ilmu teman dia adalah tawaduk. Jahil teman dia adalah sombong. Makin kita jahil tentang Allah dan jahil tentang hakikat kehidupan, maka sombong itu menebar dalam diri kita. Akhirnya ada manusia berkata, kita cuma hidup kat dunia. Mana ada yang lain? Tak ada lah. Maka ini wasangka buruk mereka. Maka kata Allah, kerana itu, mereka akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana kaum-kaum dahulu dibinasakan. Innahum kanu khasirin. Maka jadilah mereka orang-orang yang rugi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.